Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan sedang pecinta Al-Quran, marilah sama-sama kita ucap syukur. Terima kasih Allah, panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan limpahan belas kepada kita, memberi kita peluang untuk teruskan sama-sama kita mempelajari ilmu Al-Quran. Dan sama-sama sebentar nanti kita akan membaca ayat suci Al-Quran, satu muka surat daripada Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang Suhaini, Faz Fuad, Wanisa, Abdul Rahim, Acik Mala, Latifah, Farouk Fazil, Nurdini, Dr. Fatimah, Latifah, Namida, Raja Zara, Rahimah, Nuraini, Roshima dan semua rakan-rakan yang saya ucapkan selamat datang kepada anda yang sedang menonton, dan saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita terus ke info tajwid untuk segmen yang pertama, jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada rakan-rakan kita semua. Ajak mereka bersama-sama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita akan lihat info tajwid masih lagi berkisar di bawah tajuk mad silah. Okey. Mad silah iaitu jenis mad yang ke-6. Okey, banyak tadi. Jenis mad yang ke-6 ni, dia mad silah ni dia panjang sikit dia punya perbahasan tentang maksud mad silah, pembahagian, kadar mad. Kemudian kita dah masuk kadar bacaan mad silah. Kemudian ada beberapa hukum khusus, hukum khas pada mad silah. So, dua kita telah terangkan pada pertemuan kita semalam, dan pada malam ini kita terus lagi terangkan tentang hukum khusus bagi mad silah. Baik, yang ketiga. So, hari ini adalah yang ketiga. Perkara yang ketiga ialah berkaitan dengan dua perkataan. Menurut riwayat Hafs yang kita amalkan, menurut riwayat Hafs dan Asim daripada gurunya Imam Asim, dua perkataan telah dikecualikan daripada kaedah mad silah. Okey, dua perkataan dikecualikan daripada kaedah mad silah. Apa kaedah mad silah? Untuk mudah kita faham bahawa kaedah ataupun syarat untuk menjadikan mad tersebut dibaca silah ataupun tidak adalah apakah baris yang berada di antara kedua huruf ha dhamir itu. Okey, contohnya huruf ha sebelum dan selepas berbaris, maka kita akan baca dengan silah, kita akan baca dengan panjang, dua harakat. Sekiranya antara salah satu ataupun kedua-duanya tidak berbaris ataupun bertanda sukun, maka kita tidak baca dengan silah. Tetapi di sini hukum khusus bagi mad silah. Ada dua perkataan ini khusus, dia menyalahi kaedah. Maksudnya dikecualikan daripada kaedah. Okey, dikecualikan daripada kaedah. Kaedah yang pertama yang disebutkan di sini adalah perkataan wa yakhlud fihi muhana. Pada ayat itu, ia tidak mengikut kaedah kerana sebelumnya fihi muhana, fi ya yang huruf mad. Maksudnya ya yang tidak berbaris itu telah tidak cukup syarat untuk kita bacakan dengan silah. Tetapi khusus untuk perkataan ini kita baca dengan silah. Khusus untuk perkataan ini kita baca dengan silah. Maknanya perkara yang pertama pada item yang ketiga ini yang dikecualikan daripada kaedah mad silah ialah
tidak mengikut kaedah tetapi kita baca dengan silah. Tidak cukup syarat tapi kita kena baca dengan silah. Okey, sepatutnya cukup syarat baru kita boleh baca dengan silah. Tetapi di sini tidak cukup syarat tetapi kita baca dengan silah. Ya, perkataan yang dimaksudkan ialah wa yakhlud fihi muhana, surah Al-Furqan ayat yang ke-69. Okey, itu yang pertama. Okey, bila kita baca, kalau rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan perasan, kalau kita baca pun kita akan menekan sedikit. Itu menunjukkan kepada kita bahawa bermakna menguatkan lagi, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai takkid kepada makna tersebut. Wa yakhlud fihi muhana, menguatkan lagi azab yang akan ditimpa bagi mereka yang disebutkan dalam ayat ini. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ia mengikut kaedah asal. Berada huruf ha di antara dua huruf yang berbaris, namun tiada bacaan silah padanya. Ni opposite kan. Tadi tak cukup kaedah, tak ikut kaedah, tak cukup syarat, tapi kena baca dengan silah. Yang kedua ini cukup syarat tapi tidak baca dengan silah. Perkataan yang dimaksudkan adalah yardahu lakum di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Okey, sepatutnya ha dhamir yardahu, dad sebelum ni berbaris di atas, lakum lam selepas huruf ha berbaris di atas juga. Maknanya cukup syarat. Sepatutnya kita kena baca dengan yardahu lakum, dua harakat, yardahu lakum, tetapi tidak. Okey, ini adalah perkataan khusus. Sebab itulah kita sebut sebagai hukum khusus di dalam tajuk mad silah. So ini kita akan baca dengan tanpa silah. Sepatutnya baca dengan silah, tetapi dikecualikan daripada kaedah mad silah. So kita baca dengan yardahu lakum. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah kita punya perkara yang ketiga. Kemudian kita masuk sedikit untuk perkara yang keempat, iaitulah perkara yang keempat, hukum khusus. Orang Arab menggunakan huruf ha pada perkataan hadhihi sama seperti ha dhamir. Sebenarnya hadhihi, ha, hi itu, okey, hi itu sebenarnya memanglah kata ganti nama. Okey, sama seperti hadhihi itu bermaksud kembali kepada perempuan, bermaksud tuju kepada perempuan. Okey, bermakna perkataan hazi ini juga dibaca seperti, hukumnya dibaca mengikut hukum ha dhamir juga. Walaupun hadhihi, hi di sini bukanlah ha dhamir, tetapi hukumnya mengikut kaedah ha dhamir. Contohnya yang pertama, hadhihi bidha'atina, bermakna sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris, so kita baca dengan silah, dibaca dengan silah. Hadhihi bidha'atuna. Kemudian yang kedua, hadhihi ummatukum, selepasnya ada hamzah, so jadilah dia seperti mad silah kubra. Jadilah ya bacaan mad silah kubra. Hadhihi ummatukum. Dan contoh yang ketiga pula, hadhihi syajarah. Okey, hadhihi syajarah ini kalau ikutkan tidak cukup syarat. Selepas selepas ha pada kalimah hadhihi ada asy-syajarah, alif lam, so tanda mati. So di sini tidak cukup syarat, so hukum dia sama seperti ha dhamir juga. Hadhihi syajarah, kita tidak baca dengan hadhihi syajarah, tidak boleh dipanjangkan. So ini adalah perkara yang ketiga dan perkara yang keempat yang kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah esok kalau berkesempatan kita habiskan perkara yang kelima dan keenam, perkara khusus, hukum khusus dalam mad silah. So rakan-rakan, harap kita dapat sesuatu pada malam ini yang kita kongsikan kepada anda. Okey, ada rakan-rakan selamat datang saya ucapkan yang baru hadir. Okey, saya tak sempat sebut satu-satu. Okey, baik. So kalau dah clear penerangan ini, kita boleh sama-sama teruskan bacaan talaqi Al-Quranul Karim.
Terima kasih Tuan Abdul Rahim tuliskan tuliskan nota kita. Terima kasih. Baik, kita akan membaca ayat suci Al-Quranul Karim pada malam ini daripada muka surat yang ke 215. Okey. Muka surat yang ke 215. Sama-sama kita akan mulakan daripada ayat yang ke 54 surah Yunus. Sehinggalah ayat 54 sehinggalah ayat 61. Adakah tuan-tuan dan puan-puan telah bersedia? Ya, Zulfi awal lagi dah bersedia dengan Taranum Hijaz, kita punya tema Taranum pada malam ini, insya-Allah. Baik, sama-sama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedia mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aidil Senin, selamat datang. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Sedia mula, silakan. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Seterusnya ayat yang ke-55. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Siapa yang cakap padu mantap tu lepas ni kena baca, okey? Baik, seterusnya ayat yang terakhir, ayat yang ke-61. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Selamat datang artis kita Furqan Fawaz. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Kita ambil yang 6 harakat.
harus baca dengan 6 harakat, mad wajib ketika berhenti sahaja. Teruskan, sila, sedia mula. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, kita telah sama-sama selesai bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-215. Baik rakan-rakan, saya fikir setakat itu dulu kita punya pertemuan. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen dan kita akan cuba jawab sekadar yang mampulah. Sementara itu saya mengucapkan juga selamat datang kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang baru hadir, yang baru masuk. Kita bersama dalam rancangan IQIM Interaktif Quran bersama Imam Malik. So setiap malam kita akan live sama-sama membaca satu muka surat daripada Al-Quran sebelum kita labuhkan tirai. Kita berehat di malam hari, insya-Allah. Baik rakan-rakan, ada sebarang pertanyaan? Kalau tak ada, saya fikir setakat itu dulu kita punya pertemuan dan kita akan jumpa lagi pada malam esok, insya-Allah. Baik, saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.